Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi pada hari ini dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Sebelum kita mulakan kelas kita tengok dulu standard kandungan pada hari ini yang kita akan pelajari, iaitu 7.1.6, menghasilkan reka bentuk sistem penanaman secara takungan berdasarkan lakaran yang dipilih. Minggu lepas kita dah pilih lakaran kan. Hari ni kita minggu lepas awak dah belajar pemilihan peralatan semua tu kan. Minggu ni kita akan menghasilkan reka bentuk dalam sistem penanaman secara takungan berdasarkan lakaran yang kita telah buat pada 2 minggu lepas. Seterusnya kita tengok sistem penanaman secara takungan. Yang pertama, awak boleh rujuk buku teks awak. Kalau awak tak dapat tengok dalam cikgu punya skrin, awak boleh rujuk buku teks muka surat 77. Mula-mula kita tandakan bahagian yang hendak dipotong dengan pen penanda. Minggu lepas kita dah belajar kan alatan, bahan dan medium penanaman. Cikgu berharap awak dah tengok video yang cikgu letakkan pada minggu lepas. Hari ini kita sambung lagi dengan tajuk menghasilkan reka bentuk sistem penanaman secara takungan. Yang pertama, tandakan bahagian yang hendak dipotong dengan pen penanda. Yang kedua, tengok. Yang kedua, potong bahagian yang telah ditanda dengan pisau, boleh laras. Bahagian bekas yang telah dipotong. Tengok hasil dia bila kita dah potong, hasil dia terbuka kan. Awak boleh minta bantuan orang dewasa yang ada di rumah awak, contoh mak atau ayah, abang atau kakak. Terusnya kita tengok langkah yang ketiga. Tandakan corak bahagian atas pada bekas plastik yang dipotong. Awak boleh buat corak, tandakan corak. Kemudian tengok yang keempat. Potong bahagian yang telah ditanda dengan gunting serbaguna. Awak boleh menggunakan gunting, gunting yang bukan gunting kertas, gunting serbaguna, gunting yang boleh potong apa. Contoh kalau kita guna gunting ikan pun boleh sebab dia tajam kan. Jadi berhati-hati menggunakan peralatan yang tajam. Seterusnya, bahagian bekas yang telah dipotong, hasil dia selepas kita potong, hasil dia jadi macam ni. Dia ada gerigi corak di atas dia. Seterusnya kita buat pula lubang limpah. Untuk lubang untuk keluarkan air. Awak boleh tengok muka surat 78. Semua ni ada dalam buku teks awak, muka surat 77, 78, 79 dan 80. Awak tebuk lubang menggunakan contoh kita boleh guna screwdriver ke kan. Benda-benda yang boleh kita lakukan lubang lah. Besi yang panjang tu. Seterusnya kita tengok ada lubang. Potong bahagian yang telah ditanda dengan gunting serbaguna. Tebuk lubang kecil untuk diletakkan tali mop. Seterusnya langkah yang ke-7. Kita dah tebuk lubang tadi, kita dah boleh masukkan tali mop. Masukkan tali mop melalui lubang yang telah ditebuk. Dah masukkan tali mop. Dan langkah yang ke-8, awak boleh gunakan cat. Catkan permukaan luar bekas dengan cat sembur. Awak boleh gunakan cat atau tak guna cat pun tak apa, jadi lut sinar awak punya bekas penanaman. Seterusnya kita tengok dah kita hasilkan bekas dah tadi. Sekarang kita tengok langkah yang ke-9. Kita nak menghasilkan dalam dia pula.
dia punya saluran tu kan. Okey, jadi kita cucukkan gabus pada tali, pada lidi. Kan lidi tu, lidi sate tu, gabus. Okey, kemudian langkah seterusnya masukkan lidi ke dalam pipe PVC dan penutup botol. Okey. Seterusnya kita tengok masukkan pipe PVC ke dalam bahagian atas botol minuman. Kita masukkan pipe tu ke melalui penutup botol minuman tu. Okey, melalui ke atas dia. Okey, kita tebuk lubang. Botol yang kita beli tu, air mineral tu, kita kena tebuk lubang mengikut PVC. Bulatan PVC tu dia punya ruang yang nak masuk PVC tu. Keadaan bahagian atas botol yang telah siap. Okey, ni hasil dia. Seterusnya kita tengok. Okey, dah kita hasilkan tadi dengan letak tali mop, letakkan gabus, letak lidi, pipe PVC. Kita masukkan bahagian atas botol ke dalam bahagian badan botol. Masuk ke dalam bahagian botol. Yang langkah yang ke-12, kita boleh masukkan leka. Letakkan leka di bahagian atas botol. Leka ni dah payah nak cari sikit-sikit ke tak? Cikgu pun tak dapat cari leka ni. Okey. Yang ke-13, okey, dah habis letak leka, kita letakkan gambut kelapa. Okey. Gambut kelapa kan. Biasa kita tanam sayur ke, kita tanam pokok bunga ke, kita guna campurkan gambut kelapa ni dengan tanah yang kita beli dari kedai bunga kan. Okey. Yang akhir sekali, okey, tadi cikgu cakap masukkan gambut kelapa. Selepas kita dah masuk leka, kita masuk gambut kelapa. Selepas itu masuk ke dalam bekas takungan tu. Okey, lepas yang ke-14, kita masukkan pula beberapa anak benih ke dalam bekas. Okey, anak benih ni dia telah sebelum menghasilkan, sebelum anak benih ni terjadi besar ni, dia tanam dulu di bekas yang lain yang asing kan. Bila dah besar ni kita boleh ubah, besar sikit lah, bila kita boleh dah ubah ke dalam bekas takungan ni. Okey, kemudian langkah yang ke-15. Okey, bila dah terhasilnya awak punya sistem takungan, okey, macam mana kita nak masukkan air dia? Isikan air nutrisi ke dalam pipe PVC sehingga air keluar melalui lubang limpah. Pastikan lidi naik ke atas. Okey, bila dah siap, kita masukkan air menggunakan kencorong tu. Okey, tengok pastikan air awak bila dah melimpah tu, maksudnya dah terkeluar daripada lubang tu. Okey, jadi dia dah elok lah, maksudnya awak punya sistem takungan tu. Okey, lepas tu pastikan lidi naik ke atas bila awak letak air tu. Jadi air awak tu dah mencukupi. Okey, seterusnya. Okey, sistem takungan yang telah siap. Hasil akhir awak, hasil kerja macam ni bila dapat. Okey, dalam buku teks awak muka surat 80, cuba perhatikan ada QR code kan kat situ. Awak boleh imbas QR code tu. Dari QR code tu awak boleh tengok video, video tentang membuat sistem takungan ni. Okey, seterusnya sebelum kita berakhirnya kelas. Okey, cara penjagaan tanaman. Okey, penjagaan tanaman. Selepas kita dah hasilkan, okey, kita boleh kita perlu tahu cara penjagaan tanaman. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 81. Okey, taman edible boleh diubah sesuai pada bila-bila masa dengan menyusun semula sistem penanaman secara takungan di kawasan rumah kamu juga. Sistem penanaman secara takungan boleh dibuat. Okey, nombor 1, menggunakan baja yang sesuai untuk membekalkan nutrien pada pokok.
Yang kedua, menggunakan bahan organik untuk mengawal serangga perosak. Okey, awak boleh cuba membuat sistem takungan ni di rumah awak. Okey. Okey, sebelum kita berakhirnya kelas, okey, ni cikgu telah melakukan projek membuat pasu menggunakan botol sabun basuh menjadikan bentuk itik. Okey, tapi cikgu bukan menggunakan sistem takungan. Cikgu hanya menggunakan biasa saja, kita penanaman biasa. Okey. Awak boleh buat. Tak kisah cikgu bukannya minta awak buat sistem takungan, tak kisah awak nak tanam apa, cara bagaimana awak nak menanam pokok di rumah awak. Awak boleh guna sistem hidroponik, macam mana yang kita dah belajar sebelum-sebelum ni, kan? Okey.
Okey. Sebelum akhirnya kelas, okey, cikgu minta kamu sila salin tentang langkah-langkah menghasilkan reka bentuk sistem penanaman secara tatrungan. Okey, pada muka surat 77, 78 dan 79. 80 ke dalam buku tulis kamu. Okey. Cikgu harap kamu dapat melakukan tugasan ini dengan baik. Okey. Okey, selain tu kamu juga boleh cuba menghasilkan tanaman sendiri di rumah kamu menggunakan, cikgu tak kisah menggunakan sistem takungan. Yang kita belajari adalah sistem takungan kan. Tapi sebelum ni kita ada belajar pelbagai jenis sistem. Awak ada sistem hidroponik, aquaponik kan, pengairan kendiri, takungan lah. Awak boleh guna je mana-mana sistem yang awak nak buat. Cikgu tak kisah, janji awak cuba lakukan di rumah awak. Sistem yang biasa yang macam cikgu tunjuk tadi pun awak boleh buat di rumah menggunakan bahan-bahan terbuang yang terdapat kat rumah awak. Contoh botol air mineral, bekas sabun kan, botol minyak. Tak perlu membazir, awak boleh je guna yang ada, yang sedia ada di rumah awak. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.